A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Waalaikumsalam kepada semua pelajar. Hari ini kelas hari ini tadabbur surah Ar-Ra'du dan ditaja oleh grup Hulu Langat. Apa nama Facebook dia? Target to Jannah. Boleh buka Facebook Target to Jannah. InsyaAllah kita sambung surah Ar-Ra'du ayat yang kedua. Ayat pertama, setelah Allah menceritakan tentang kebesaran Allah dan rahmat Allah dengan menurunkan Al-Quran. Jadi tanda Allah ni hebat. Allah pencipta, Allah pemilik segala-gala, tapi Allah tak nampak. Allah menjadikan dirinya tidak dinampak ataupun ghaib. Tetapi walaupun Allah tu ghaib, Allah tidak nampak, tetapi dalam masa yang sama rahmat Allah menjadikan tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah begitu banyak. Jadi kalau ayat pertama Allah sebut tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui kitab yang diturunkan oleh Allah daripada dahulu sampai yang terakhir, iaitu Al-Quran. Jadi Allah sebut dalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim ra, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kamu nak nampak, kamu nak faham, kamu nak kenal kebesaran Allah, maka tengoklah ayat-ayat yang ada dalam kitab Al-Quran. Ada bukan satu ayat, bukan 10 ayat, bukan 1000 ayat, tapi 6000 ayat lebih. Dan Allah begitu juga dalam ayat yang pertama, yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhan engkau yang semuanya adalah benar. Yang dalam Al-Quran daripada huruf alif lam mim, sad, yasin, qaf, nun, semuanya sampailah berakhir dengan surah An-Nas, semuanya adalah al-haq. Tetapi malangnya, walakin aksaran nas la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi mereka tetap kebanyakannya tidak beriman kepada Allah, walaupun ayat-ayat Allah begitu banyak dan begitu jelas. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya pasti kami telah memudahkan ayat-ayat Allah untuk difahami, untuk dihayati, supaya akhirnya kamu kenal Allah. Fahal min muddakir, kemudian Allah bertanya, tidak adakah orang yang nak muddakir, yang nak ambil pengajaran, nak ambil peringatan daripada Al-Quran? Tidak ada. Sebab itu Allah bertanya, dan Allah kata aksar, kebanyakan manusia tetap tidak kenal Allah dan tetap tidak beriman kepada Allah. Okey? Itu ayat pertama tentang ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Maka ayat yang kedua, yang seterusnya, Allah nak sebut pula tentang kebesarannya melalui ayat ciptaannya. Jadi ayat Allah ni ada dua. Satu, ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang membaca, siapa yang mentadabbur, siapa yang memikirkan maksudnya dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang suci, dia akan rasa dan dia akan kenal Allah. Kemudian
Ayat yang kedua ialah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ciptaan Allah ni terlalu banyak. Sebenarnya ayat yang kedua surah Ar-Ra'd ni adalah huraian kepada surah sebelumnya, iaitu surah Yusuf. Surah Yusuf Allah sebut dalam ayat yang ke-105. Ayat yang ke-105. Boleh buka? Sebelum surah Ar-Ra'd, surah Yusuf. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dah jumpa? Fikir, dah jumpa ya? Ni Nazirah. Surah Yusuf ayat 105. Kak Ita. Allah kata apa? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawat. Berapa banyak min ayatin daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah fis samawat di langit. Yamurruna 'alaiha mereka selalu berjalan dan mereka selalu nampak. Mereka, iaitu khususnya kepada orang musyrikin Mekah. Walaupun ayat ni turun pada mereka asasnya, tapi pengajaran untuk kita semua. Semua manusia melihat setiap hari. Apa di langit, apa di bumi, pagi, petang, siang, malam, daripada dulu sampailah hari ini dan sampai kiamat. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, tetapi akhirnya wahum anha mu'ridun. Natijahnya, kesudahannya, kebanyakan manusia tidak berpaling. Kebanyakan manusia berpaling. Walaupun bukti kebesaran Allah depan mata mereka dan mereka melihat setiap hari. Kemudian ayat 106, ayat selepas itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidak beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka mensyirikkan Allah. Cuba perasan, cuba perasan. Ayat 106 tu. Apa maksud dia? Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka mensyirikkan Allah. Seolah mereka beriman tapi mensyirikkan Allah. Dua. Jadi macam mana tu? Mereka tak beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Maksudnya ialah mereka yakin, percaya yang mencipta langit adalah Allah, yang mencipta bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberi rezeki Allah. Itu mereka beriman. Dari segi rububiyah, dari segi penciptaan mereka beriman. Tapi dari segi amalan, praktikannya yusyrikun. Mereka mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dari segi ibadat. Itu maksud dia. Jadi asasnya boleh kata semua manusia percaya, yakin bahawa Allah yang mencipta langit, Allah yang mencipta bumi, Allah yang menurunkan hujan. Tapi akhirnya mereka tak mengiktiraf Allah dari segi amalannya, dari segi praktikalnya. Okey? Jadi kalau surah Yusuf ni Allah tanya berapa banyak bukti kebesaran Allah di langit dan di bumi, itu umum. Maka sekarang Allah nak sebut secara khusus. Apa tu bukti di langit itu? Allah nak sebut detail. Ini kaitan, antara kaitan surah Yusuf dengan surah Ar-Ra'd. Di akhir surah Yusuf. Ayat 105 ni dah page yang terakhir surah Yusuf. Jadi antara ayat dengan ayat ada kaitan, antara surah dengan surah pun ada kaitan. Kalau akhir surah Yusuf, Allah bertanya secara umum. Berapa banyak tanda kebesaran Allah di langit? Mereka nampak, mereka lihat setiap hari. Tapi tidak memberi kesan kepada mereka. Maka surah Ar-Ra'd Allah nak sebut pula secara detail. Apakah bukti kebesaran Allah yang di langit dan di bumi? Okey?
Jadi sekarang kita belajar surah Ar-Ra'd ayat kedua tentang bukti kebesaran Allah secara detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kak Puspa, apa khabar? Allah allazi yang rafa'a yang telah mengangkat. Rafa'a mengangkat ataupun meninggikan. As-samawat, langit-langit. Bighairi amadin, bighairi tanpa, amadin tiang, tiang. Amad jama', amadun tiang. Ini perkataan plural jamak. Kalau mufrad dia ialah imadun ataupun amud. Kenapa terkejut? Imadun. Kalau satu tiang, imad. Kita biasa dengarkan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Dia tak kata salat amadun, sebab amadun jamak. Ya, saya kenal, ini Siti Rogaya. Imadun satu. Kalau jamak, kalau banyak, amadun. Ataupun amudun, satu juga. Imadun ataupun amudun, satu tiang. Kalau banyak, amadun. Jadi antara mufrad dengan jamak yang mana biasa kita baca, kita sebut, kita dengar? Imad ataupun amad. Yang biasa kita dengar fi amadin mumaddadah. Jadi yang biasa kita dengar ialah jama'ah fi amadin mumaddadah. Ini dalam surah apa ni? Dalam surah apa ni? Fi amadin mumaddadah. Cik Khairuddin. Surah apa ni? Ini bukan surah panjang, surah lazim, surah pendek je. Tak ikut rugi, dan kalau tak boleh jawab lagi rugi. Surah Humazah, Zarin. Barakallahu fiqh, surah Humazah kan. Ayat last sekali. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaiha mu'sadah fi amadin mumaddadah. Ini cerita apa ni? Cerita bukan cerita hiburan ni. Ini cerita yang nazir, cerita yang menakutkan. Allah kata dalam neraka, api neraka yang dinyalakan oleh Allah yang membakar sampai ke hati. Kemudian innaha 'alaihim mu'sadah. Kemudian neraka tu ditutup rapat, muqsadah ditutup rapat. Kemudian tambah lagi fi amadin mumaddadah. Mereka diikat di tiang-tiang. Ada pendapat mengatakan amadin mumaddadah iaitu pintu neraka dipalang pula. Pertama ditutup, yang kedua dipalang dengan tiang yang panjang, nak menggambarkan tak mungkin mereka keluar.
tak mungkin mereka dapat keluar daripada neraka. Ataupun fi amadin mumaddadah, mereka dibakar dalam neraka dalam keadaan mereka terikat di tiang, tak boleh nak bergerak. Dalam panas, tak boleh keluar. Dan yang ketiga, tak boleh nak bergerak. Okey? Jadi amadin sama. Dalam ayat ini pun sama, Allah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang-tiang. Tarawunaha, kamu melihatnya. Okey. Kita boleh dalam tafsir kita tengok tafsir Al-Maraghi ke atau tafsir yang lain. Tarawunaha, kamu melihatnya. Melihat apa? Tiang. Iaitu maksud ayat ni ada dua maksud. Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu boleh nampak tiang ni. Okey? Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu boleh nampak. Ada dua maksud. Pertama, Allah cipta langit ini ada tiang, tapi kamu tak boleh nampak. Ada tiang, tapi kamu tak boleh tarawunaha, kamu tak nampak tiang tu. Jadi tiang tu ada tapi ghaib. Pendapat yang kedua, Allah mencipta langit tanpa tiang dan kamu tengok memang tak ada tiang. Jadi kata ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, bila satu ayat tu ada dua tafsiran dan dua tafsiran tu tak bercanggah, maka wajib ataupun boleh kita ambil kedua-dua tafsiran. Iaitu pertama, Allah cipta langit ada tiang tapi tiang tu tak nampak. Yang kedua, Allah cipta langit tanpa tiang, memang tiang tak ada. Sebab tu kamu tak nampak sebab tiang memang tak ada. Okey? Kita nak ambil tafsir yang mana ni? Antara dua ni, Allah cipta langit bertiang tapi tiang tak nampak, dengan Allah cipta langit tanpa tiang. Antara dua ni, yang mana paling menunjukkan kehebatan Allah? Yang mana paling menunjukkan kehebatan Allah? Boleh jawab Ahmad Faisal? Yang lebih menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah ialah langit tanpa tiang. Kalau ada tiang tapi tak nampak, hebat juga, tapi tak sehebat tanpa tiang. Macam saya buat rumah ada tiang tapi tiang tak nampak, dengan saya buat rumah tanpa tiang langsung tak ada. Lagi menunjukkan hebat saya ialah bila rumah saya tanpa tiang. Okey? Sekarang setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau surah Yusuf Allah kata berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Mereka nampak setiap hari, keluar pagi tengok, balik petang nampak. Tapi tetap mereka tak beriman. Itu secara umum. Sekarang Allah detailkan bukti kebesaran Allah pada langit tanpa tiang. Tiang tu pula kamu tak nampak, sama ada tak ada langsung ataupun ada tapi ghaib. Jadi sekarang apa yang Allah nak ni? Apa yang Allah nak? Adakah Allah saja-saja nak mencerita penglipu lara? Ataupun ada mesej yang besar? Mesejnya ialah supaya akhirnya kita berfikir. Allah tak pernah bercakap sia-sia. Kalau manusia mungkin cakap sia-sia. Kadang-kadang pembesar ke pemimpin kadang-kadang cakap bergurau kan, tak ada faedah. Tapi itu bukan sifat Allah. Allah bila bercakap pasti ada mesej, pasti ada kebaikan, dan kebaikannya sangat besar, bukan kecil-kecil. Jadi Allah nak kita fikir supaya akhirnya dengan kita berfikir itu, kalau langit yang besar, kemudian yang tinggi, kemudian yang lama, dalam tempoh yang lama boleh bertahan,
Dia bukan digantung. Langit itu kalau ada alat untuk menggantung dia pun bukan satu benda yang luar biasa. Ataupun kalau ada tiang, bukan luar biasa. Tapi yang luar biasanya beda. Tidak ada penyangkut yang menahan langit daripada jatuh. Ataupun tidak ada tiang yang menahan langit itu daripada jatuh. Dan bukan 10 hari, bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun. Tapi mula Allah cipta sampai kiamat. Tak bergerak langsung. Jadi bila kita fikir, ya Allah, kenapa aku masih nak engkau perintah engkau, masih nak melewatkan solat, masih tak nak baca ayat-ayat engkau yang begitu hebat. Jadi mesejnya ialah dengan kita baca ayat ni akan meningkatkan iman kita, akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah dan akhirnya membawa kepada kita semakin cinta dan semakin nak taat kepada Allah. Itu mesejnya. Tapi kalau setakat baca je, tak faham, tak rasa apa-apa, tak sampailah. Yang Allah sebut, yang pernah kita bincang dalam surah Al-Anfal, Allah kata apa? Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibaca pada mereka, orang yang beriman, satu ayat meningkat seti iman. Baca lagi satu ayat, lagi meningkat imannya. Inilah maksudnya. Allah bukan nak cerita kosong. Sebab itulah Allah kata kalau baca ayat tak faham, sama dengan binatang ternak. Ada mesej yang besar Allah nak sampaikan, tiba-tiba kamu tak faham, sama dengan binatang ternak. Okey? Kemudian kalau saya bagi tahu rumah saya tak ada tiang, rumah saya tak ada tiang, kalau saya bagi tahu, apa jadi dengan semua orang? Yang akan jadi ialah keluar berita, masuk TV3, kecoh satu dunia. Sebab apa? Sebab cerita rumah tak ada tiang, cerita luar biasa. Cerita yang manusia tak boleh buat. Tiba-tiba ustaz ada. Orang akan tertanya-tanya, betul ke tak? Dan orang nak pergi tengok. Dan kalau betul-betul dia nampak rumah saya tanpa tiang, agak-agak apa dia buat dengan saya? Agak-agak lah. Kalau ajaran sesat pun dia boleh minum air kaki ustaz tu, tok guru tu, kalau saya tak tahulah dia buat apa dengan saya. Sebab manusia suka benda pelik. Suka benda pelik walaupun orang tu jahil. Tapi yang Allah ni lagi pelik, lagi luar biasa. Setiap hari dia nampak, tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab hatinya keras. Cuba buka surah Qaf. Surah Qaf. Surah Qaf ayat 37. Surah Qaf ayat 27. Okey, cuba tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi zalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu, iaitu dalam Al-Quran itu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat dahulu, la zikra, pasti ada peringatan. Pasti ada peringatan. Pasti ada pengajaran, pasti ada syifa. Tapi untuk siapa ni? Bukan untuk semua.
bukan untuk semua pembaca Al-Quran, bukan untuk penghafal Al-Quran, bukan untuk pengkhatam Al-Quran, bukan untuk guru tajwid Al-Quran. Tapi peringatan yang dalam Al-Quran ialah liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang ada qalbun. Bagi sesiapa yang lahu, baginya ada qalbun. Jadi alat untuk faham Al-Quran, alat untuk rasa kebesaran Allah, bukan telinga, bukan mulut, tapi qalbun, hati. Hati yang bersih, hati yang memang tidak ada dosa. Kalau ada dosa, terus dia bertaubat. Jadi bila dia baca, bila dia dengar, dia guna hati, bukan guna mata, bukan guna telinga. Dia guna hati. Au alqa, ataupun alqa as-sam'a, dia mencampakkan telinganya. Dia campakkan telinganya, pendengarannya, wa huwa syahid, dan hatinya syahid, hadir. Dia dengar, hati dia ataupun fikirannya hadir, memikirkan maksud ayat. Orang macam ni akan dapat zikrah. Orang macam ni akan dapat zikrah. Jadi bila kita baca Quran tak dapat zikrah, cek hatinya. Yang kedua, ataupun telinga ni. Telinga dengar saja tapi hati tak syahid, hati tak hadir. Hati ataupun akal tak memikirkan apa yang dia dengar ataupun apa yang dia baca. Boleh? Sebab itulah Nabi boleh baca satu ayat satu malam kan. Daripada tengah malam sampai ke subuh, satu ayat Nabi ulang. Dan banyak lagi kisah salafus soleh, dia hanya baca satu ayat sahaja daripada malam sampai ke subuh. Ada satu lagi riwayat Sulaiman At-Tamimi, dia baca satu ayat daripada lepas Isya sampai ke subuh. Dia ulang. Sebab apa? Sebab dia baca dengan qalbun. Ataupun kalau dia dengar, hatinya hadir bersama. Jadi kadang-kadang satu ayat lebih berkesan daripada baca banyak ayat, banyak surah ataupun banyak juzuk. Okey. Jadi Allah kata, Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu dapat lihat. Kemudian sema. Kemudian istawa, dia bersemayam. Alal arsh, atas arsh. Okey, bahagian kedua Allah nak cerita apa pula? Kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Ini ulama beza pendapat lah. Tapi pendapat yang paling betul dan tepat ialah jangan kita menukar makna Al-Quran. Allah menggunakan bahasa Arab yang orang Arab faham. Bila sebut perkataan ini, dia faham dah maksud dia. Maka bila dia faham, dia tak perlu tukar pada makna yang lain. Bila ambil perkataan Al-Quran, kemudian tukar makna lain, makna perkataan Al-Quran itu susah difahami. Sedangkan Allah kata, Quran diturunkan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu senang nak faham dan nak amalkan. Jadi ayat Quran ni sebenarnya mudah, tak perlu kita tukar maksud dia. Ya Allah sebut istawa, istawalah. Istawa apa makna dia? Bersemayam. Sebab itulah kalau kita tengok tafsir para sahabat, tak ada seorang pun sahabat-sahabat yang mentafsirkan istawa makna dia menguasai, istaula, tak ada. Nanti orang tanya, tapi ada tak sahabat mentafsirkan istawa tu bermakna bersemayam? Ada tak dalil? Sebenarnya bila mereka tak mentafsirkan istawa bermakna istaula, menguasai, itulah bukti mereka faham makna asal istawa ialah bersemayam, bukan menguasai. Okey? Jadi Allah bagi tahu bahagian kedua, dia bersemayam di atas arasy. Okey, di sini apa pula kelebihan kebesaran Allah? Kebesaran Allah ialah arasy. Kalau kita rasa langit ni dah besar kan? Langit dah besar. Tapi sebenarnya makhluk yang paling besar ialah arasy Allah.
Tapi banyak dalam Al-Quran Allah suruh kita perhati langit ke perhati pada arash. Kalau nak rasa kebesaran Allah, sepatut tengok pada yang lagi hebat, yang lagi besar. Antara arash dengan langit, arash lagi besar. Yang paling besar apa dia? Arash. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, langit. Yang keempat, bumi. Kalau ikut saiz ikut saiz. Bumi ni besar nampak, tapi bila dibanding dengan langit, kecil. Sebab langit melingkumi, merangkumi bumi. Pergi ke mana pun, jumpa langit, nampak langit. Tapi langit pula, bila dibanding dengan kursi, kursi lagi besar. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis sahih, umpama kursi dengan langit ini, ataupun kursi dengan langit dan bumi, seperti kamu campak sebentuk cincin ke, ataupun gelang ke, kamu campak segulung besi yang kecil, campak ke bumi. Jadi, antara gelang yang kecil tu dengan bumi beza jauh tak? Pastikan. Maka seolah Nabi nak bagi gambaran, gelang yang kecil tu adalah seolah dia bumi, dan bumi yang besar tu seolah dia kursi. Jadi kursi jauh berganda-ganda lebih besar daripada langit dan bumi. Kemudian kursi pula dibanding dengan arash. Nabi kata arash dengan kursi seperti kamu campak sebentuk cincin ataupun segulung besi ke bumi, maka segulung besi itu yang kecil itu seumpama kursi, dan bumi yang besar itu adalah seumpama arash. Jadi kita boleh bayangkan besar mana arash. Jadi apa mesej Allah nak bagi tahu? Mesejnya ialah bila Allah boleh cipta langit yang besar, dah menunjukkan kehebatan Allah. Maka kalau arash tu lagi besar, lagi menunjukkan kehebatan Allah. Cuma Allah tak suruh kita perhati pada arash, sebab arash ialah benda ghaib. Yang Allah suruh ialah perhati ke langit. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basar hal tara min futur. Allah kata perhatilah langit. Ada tak retak? Ada tak sengit? Kalau tak ada, tengok lagi. Farji', tengok lagi. Kemudian ulang tengok lagi berkali-kali. Kenapa langit? Sedangkan arash lebih besar. Sebab arash adalah benda yang ghaib. Kursi pun benda yang ghaib. Tapi hakikatnya, berdasarkan hadis yang sahih, arash lebih besar daripada kursi. Kursi lebih besar daripada langit dan bumi. Kursi ni yang kita baca dalam ayat kursi lah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Okey? Jadi betapa hebatnya Allah boleh mencipta yang lagi besar daripada langit. Dan kita tahu arash ini dipikul oleh siapa? Kalau langit tanpa tiang, tapi kalau arash dipikul oleh para malaikat. Ada dalam hadis ke ayat Quran menyebut 8 malaikat. Jadi itu lagi menunjukkan kehebatan Allah. Apa dia? Allah boleh cipta malaikat memikul arash yang lagi besar tanpa meletakkannya daripada mula dicipta sampai kiamat. Jadi hebatnya malaikat ni boleh pikul je. Boleh pikul sepanjang masa daripada mula dicipta sampai kiamat. Itu juga menunjukkan kehebatan Allah. Macam kita kan, kita boleh tak angkat meja ni? Mungkin boleh angkat, tapi berapa lama? Kalau meja yang kecil ni kita boleh angkat mungkin setengah jam. Kalau 2-3 jam habis tak boleh. Kalau meja besar lagi tak boleh. Sebab kita makhluk, kita lemah. Tapi malaikat boleh pikul. Menunjukkan apa? Bukan kehebatan malaikat, tapi kehebatan pencipta malaikat. Jadi yang tu yang Allah nak kita fikir. Bukan setakat baca kemudian tengok terjemahan tapi tak rasa apa-apa kebesaran Allah. Okey? Kemudian kebesaran Allah juga yang ketiga, wasakhkhara syams, dan dia menggerakkan syams
matahari, wal qamar, dan bulan. Kebesaran Allah juga ialah dia boleh menggerakkan matahari dan bulan yang besar. Matahari ni terlalu besar, kita nampak daripada bawah ni memang kecil sebab jaraknya jauh. Macam kita naik atas lah, kita nampak orang besar, nampak rumah besar, tapi bila kita naik kapal terbang semakin tinggi, kita akan semakin nampak kecil dunia ni. Rumah kecil, dah tak nampak langsung dah. Jadi kita sebenarnya matahari itu adalah sangat besar, tapi kita nampak kecil. Jadi kehebatan Allah benda, Allah boleh menggerakkan matahari yang besar dan bulan juga yang besar tepat pada waktunya. Allah kata apa? Kullun semuanya. Tajri. Tajri ni tengok perkataan. Kalau sungai, tajri makna dia mengalir. Kalau kapal di laut, tajri makna dia berlayar. Kalau matahari dan bulan, tajri makna dia beredar. Semuanya beredar. Li ajalin. Untuk ajal tempoh. Musamma yang telah Jadi semua ni, matahari, bulan, termasuklah bintang-bintang, planet-planet di langit, semua beredar mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Allah ditetapkan pukul berapa? Pukul 7.30 matahari hilang. Dan pukul 7.30 juga bulan dia datang. Tepat. Kadang-kadang besok ataupun minggu depan matahari lagi lewat. Bulan pula lagi lewat masuk. Dia tak mungkin matahari lewat tiba-tiba bulan pula datang awal. Tak mungkin. Itu menunjukkan kehebatan Allah mengatur, menggerakkan antara bulan, langit, bintang dan sebagainya tepat pada waktunya setiap hari dan masanya daripada mula dicipta sampai kiamat. Mungkin beribu-ribu tahun. Tanpa berlaku sedikit pun kelewatan ataupun ke awal ataupun bertembung. Itu menunjukkan kehebatan Allah. Dan manusia ni terlalu lemah. Kita kadang-kadang nak pastikan lampu rumah kita setiap pukul 7 mesti nyala. Kita tak mampu, walaupun satu lampu sahaja. Walaupun switch ada kat depan kita, tapi kita tak mampu nak pastikan lampu tu menyala setiap tepat pukul 7 petang. Tak mampu. Kadang-kadang terlewat, kadang-kadang awal, kadang-kadang tepat tapi mentor dia terbakar. Sebab kita ni terlalu lemah. Jadi bila kita fikir akan kita menjadikan semakin taat kepada Allah dan semakin nak dekat kepada dia sebab dia hebat. Siapa yang semakin dekat pada Allah yang hebat, dia akan jadi kuat. Dia akan jadi hebat. Okey. Kemudian Allah sebut lagi seterusnya yudabbirul amra. Dia yudabbiru mentadbir, mengurus. Dan jadi bahasa Melayu kan pusat tadbir. Dia mengurus, mengatur al-amra, urusan. Semua urusan. Matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, hujan turun bila, di mana, banyak mana, semua Allah. Menunjukkan kehebatan Allah. Kalau manusia menguruskan hujan, habis kelang kabut, ramai orang mati. Sebab apa? Nak uruskan hujan tepat pada waktunya, banyak mana, kepada siapa? Kadang-kadang kita akan, mungkin yang kita urus pun akan pensan dulu. Jadi yang boleh uruskan semua ni dan tersusun rapi dan tepat pada waktunya dan membawa kebaikan pada manusia hanya Allah. Maka kenallah Allah, cintalah Allah dan semakin ta'alah kepada Allah yang begitu hebat. Kemudian wa yufassilu.
wa yufassilu, dan dia menerangkan al-ayat, tanda-tanda. Allah menerangkan tanda-tanda. Dalam tafsir Al-Maraghi dia mengatakan menerangkan tanda-tanda makna Allah menunjukkan jalan supaya manusia boleh kenal tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran kalau kita tengok Allah, contohnya Allah kata apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Tidakkah kamu lihat kepada unta bagaimana Allah cipta? Itu Allah menerangkan, iaitu macam mana kamu nak kenal Allah, tengok unta dan fikir. Sebab unta tu satu makhluk yang luar biasa yang Allah cipta khas untuk orang Arab di tengah padang pasir untuk mereka cari makan. Kalau tak ada unta, orang Arab Mekah boleh mati. Sebab Mekah tanah kering kontang, tanah padang pasir, tak ada tumbuhan. Jadi mereka terpaksa bergantung pada perniagaan. Dan perniagaan perlu pada transport, kenderaan. Transport yang tahan lasak, yang boleh berjalan laut, boleh berjalan jauh dan boleh simpan air banyak, unta. Jadi Allah kata cuba tengok pada unta. Ini maksud menerangkan ayat. Kadang-kadang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kalau nak apa-apa sahaja kena ada sebabnya. Kena ada sebabnya. Contoh kita nak tanam pokok kan, nak buah durian. Kena ada sebab, kena tanam, kena usaha, kena beli, kena siram, kena baja. Itu juga antara tanda, sebab Allah nak bagi tahu tak ada satu benda yang berlaku tanpa sebab. Maka sebab itulah hujan, Allah bagi tahu ada sebab. Hujan tu tak adalah terus Allah turunkan kepada kita, tak. Allah sedut air daripada bumi, kemudian naik ke awan, kemudian daripada awan tu supaya meratai semua tempat yang tinggi dan rendah, maka Allah gunakan awan. Air itu daripada bumi naik ke atas supaya bila turun daripada atas dia akan kena semua. Tapi kalau air itu daripada bumi yang kawasan tinggi tak akan dapat air itu. Jadi Allah mengajar kita supaya bila nak buat sesuatu biarlah ada sebabnya. Okey, kemudian apa mesej yang paling besar ni daripada semua ciptaan Allah? Allah boleh je tak nak buat tiang. Nak cipta langit tanpa tiang. Allah boleh je tak nak cipta langit, tanpa langit je. Dan tanpa awan, Allah bagi hujan, boleh je. Tapi semua tu sebab apa? Sebab Allah nak kita berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, apa mesej yang paling besar? Bila kita berfikir, bila kita kenal Allah, apa faedah paling besar? Ni. La'allakum, supaya kamu, ini tujuan paling besar ni, biliqa'i rabbikum, dengan pertemuan akan pencipta kamu, tuqinun, kamu yakin. Okey? Jadi antara ciri-ciri tadabbur apa dia? Bila baca Quran tengok hujung ayat. Antara mesej yang Allah nak sampaikan dan antara cara kita nak tadabbur dengan tepat dan betul ialah bila baca ayat tengok ke hujung. Sebab biasa ayat hujung ni memberitahu apa mesej yang Allah nak daripada ayat tersebut. Jadi Allah cerita langit tanpa tiang, Allah menggerakkan langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan Allah menguruskan alam ni tanpa ada rasa, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa berlaku masalah. Semua tu supaya apa? Tengok hujung ayat. Supaya kamu yakin satu hari kamu akan jumpa Tuhan. Apa masalah manusia yang besar? Masalah manusia yang besar ialah tak beriman kepada Allah. Puncanya ada pasal tak ada suara. Okey.
Punca apa dia? Ramai manusia tak beriman. Sebab puncanya ialah manusia tak yakin. Dia pakai logik akal lah. Bila manusia dah mati, bila dah hancur, manusia tak boleh dihidupkan kembali. Mana mungkin benda yang tu dihancur, dah reput, tiba-tiba dihidup seperti asal. Logik akal tak boleh. Jadi bila manusia tak yakin Allah boleh menghidupkan manusia kembali, yang ni yang Allah cerita ni. Kalau aku boleh cipta langit 7 lapis yang besar, yang tinggi tanpa tiang, takkanlah susah sangat nak cipta kamu yang kecil je. Ciptaan langit, ciptaan aras, ciptaan kursi lagi hebat dibanding dengan ciptaan kamu. Jadi kalau kamu percaya Allah mencipta langit tanpa tiang, Allah boleh menggerakkan matahari dan bulan, kenapa kamu tak boleh percaya Allah boleh hidupkan kamu kembali untuk dihisap ni? Biliqa'i rabbikum. Kenapa kamu tak percaya? Sebab kamu tak berfikir. Jadi inilah message. Allah nak kita berfikir supaya apa? Ingat, lepas mati ada kehidupan yang lain untuk diberi balasan yang adil. Siapa yang beriman, beramal soleh dengan ikhlas, dia akan diberi kebaikan dan diberi syurga. Siapa yang buat kejahatan, dia tak akan lepas. Dia akan diberi balasan dosa, azab dan neraka. Jadi keyakinan ni, nak yakin Allah tu mampu menghidupkan kembali, dia kena berfikir. Berfikir apa ni? Tengok ciptaan ni. Sebab itu Allah mencela orang yang tak berfikir. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 46. Punca manusia tak beriman ialah tak berfikir. Cuba buka surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu au walakin wa inna la ta'mal al-absar dah. Okey. Tengok Allah nak menegur ataupun Allah nak tempelak orang yang suka berjalan. Kalau berjalan nombor 1, tapi dia tak rasa pun kebesaran Allah. Allah kata apa? Afalam yasiru. Afalam yasiru. Fokus jangan saling bertanya khabar. Afalam yasiru. Tidakkah mereka berjalan? Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Kita jawab apa? Memang kita berjalan. Tapi Allah kata apa? Fatakuna lahum. Bila mereka berjalan di atas muka bumi, pergi ke mana-mana, maka sepatutnya bagi mereka ada qulub. Ada qulub. Berjalan bawa qulub. Berjalan bawa akal. Dengan akal bawa akal yang dia berfikir. Au azanun, ataupun bawa telinga. Satu bawa akal. Yang kedua au azanun. Azanun, telinga-telinga, yasma'una biha,
yang dia mendengar dan berfikir. Okey? Kemudian Allah kata apa? Fa innaha, sesungguhnya ia la ta'mal absar. Orang yang suka berjalan ni bukan buta mata. Mata dia cukup terang, clear. Semua nampak. Warna ikan, warna dalam laut, warna tasik, semua dia nampak terang. Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang butanya apa? Bukan mata, yang butanya qulub. Hati dia, yang di mana? Allati fis sudur, yang di dada. Yang di dada. Jadi apa maksud ayat ni? Allah nak tempelak berapa ramai yang berjalan di atas muka bumi, tapi dia tak rasa kebesaran Allah. Dia tak nampak kebesaran Allah. Apa yang dia berjalan tu tak meningkatkan imannya, tak mendekatkannya kepada Allah. Puncanya apa? Sebab hatinya buta. Dia pergi bawa mata je, seronok tengok, lepas tu balik cerita pada orang. Orang pun cari duit, nak pergi juga. Lepas tu orang pergi, balik, cerita pula pada orang. Setakat tu je. Kalau dia nak tengok kebesaran Allah, sebenarnya macam ayat surah Yusuf lah. Berapa banyak kebesaran, tanda kebesaran Allah yang kamu nampak setiap hari. Bukan di tempat lain, tempat kamu. Bangun pagi nampak langit. Bangun pagi turun hujan. Bangun pagi nampak gunung. Bangun pagi nampak pokok-pokok. Bangun pagi nampak binatang, haiwan. Setiap hari. Kalau betul kamu berfikir dan nak rasa kebesaran Allah, kamu sebenarnya tak perlu berjalan pun. Kalau berjalan, pastikan bawa akal. Jangan bawa mata yang terang sahaja. Kalau bawa mata yang terang, dia tak akan meningkatkan iman. Orang kata apa? Perabikan beras. Duit habis banyak, tapi iman tak meningkat. Nabi tak pernah berjalan ke mana, tapi iman Nabi meningkat. Solat malam sampai bengkak kaki. Sepatutnya kita berfikir tentang kebesaran Allah. Bahkan Allah sebut, wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah tanya, bukankah dalam diri kamu sendiri, afala tubsirun, kenapa kamu tak berfikir? Jadi sebenarnya nak tengok kebesaran Allah, bukan setakat tak perlu berjalan jauh depan mata kita, bukan setakat depan mata kita, dalam tubuh badan kita. Cuba fikir, bagaimana Allah cipta mata, boleh bezakan warna. Allah cipta telinga, boleh bezakan suara. Suara sedih, suara suka, suara orang tua, suara kanak-kanak, suara lelaki, suara perempuan. Ada alat tak dalam telinga? Tak ada. Jadi kalau kita fikir kebesaran Allah dalam diri kita, cukup untuk kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Okey? Jadi ingat, kemuncaknya kita tengok ciptaan Allah supaya akhirnya kita yakin, satu hari aku akan menghadap Allah. Satu hari semua amalan aku, walaupun sebesar zarah, akan dibalas. Sama ada baik ataupun buruk. Walaupun sebesar zarah. Akhirnya kita akan sentiasa berhati-hati untuk buat dosa. Dan kita akan tamak untuk buat sebanyak mungkin kebaikan. Sebab yakin satu hari liqa'a rabbikum. Dan sebenarnya inilah punca, antara punca juga manusia tak khusyuk solat. Manusia tak khusyuk solat, antara punca apa dia? Sebab dia tak yakin. Ni. Dia tak yakin dia akan jumpa Allah satu hari. Cuba buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu allazina
Wa annahum ila rabbihim Okey, surah Baqarah 45 dan 46 cuba tengok. Saya nak huraikan ni. Bila memikirkan kebesaran Allah, ciptaan Allah, kita akan yakin Allah tu mampu menghidupkan manusia, dan kita yakin di akhirat besok kita akan jumpa Allah dan Allah akan balas. Dan saya juga sebut antara punca manusia tak khusyuk dalam solat ialah dia tak yakin satu hari dia akan jumpa Allah. Kalau dia yakin dia satu hari dia akan jumpa Allah selepas mati, solatnya pasti akan khusyuk. Dalilnya surah Baqarah. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis sabri. Wasta'inu bis sabri. Mintalah pertolongan bis sabri, dengan sabar. Tengok Allah sayang, Allah tahu kita ni makhluk lemah. Kemudian kita pula dicipta untuk diuji. Kemudian bila bagi ujian, Allah bagi pula cara ataupun panduan untuk kita berjaya dalam ujian. Apa dia? Mintalah tolong. Minta tolong kepada Allah untuk kamu berjaya dalam kehidupan dan ujian. Dengan apa? Sabar. Jadi alat untuk berjaya dalam ujian ialah yang pertama sabar. Kemudian lepas tu salat. Sabar menyelesaikan banyak masalah. Marah menambahkan lagi masalah. Dan dengan sabar, jiwa kamu tenang, memudahkan untuk kamu salat. Kemudian Allah kata apa? Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat besar, sangat berat. Salat itu sangat berat. Kepada siapa? Kecuali illa alal khashiin, kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi siapa yang solat tu rasa berat, mana dia tak khusyuk lah. Siapa solat tu ringan, mudah aja, nak pergi masjid 5 kali sehari, nak bangun malam pun mudah, nak berdiri lama pun mudah, mana dia khusyuk lah. Dia khusyuk. Sebab ini janji Allah, solat tu sangat berat kecuali pada orang yang khusyuk. Makna apa? Kalau dia khusyuk, solat ringan. Solat jadi mudah. Kemudian, allazina, siapa pula orang yang khusyuk? Mungkin orang tanya, Ustaz, macam mana jadi orang yang khusyuk? Allah beritahu ciri-ciri orang yang khusyuk. Iaitu allazina, orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin. Mereka yakin bahawa mereka mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim sama dengan makna liqa rabbikum. Mulaqu daripada perkataan liqa, iaitu mereka yakin mereka akan jumpa Tuhan mereka, pencipta mereka. Dan wa annahum ilahi raji'un, dan mereka juga yakin hanya kepada Allah saja mereka akan kembali. Macam mana tu yakin nak jumpa Allah jadi solat khusyuk? Macam mana tu? Cuba fikir. Allah kata yakin jumpa Allah, solat jadi khusyuk. Tak yakin jumpa Allah, solat tak khusyuk. Macam mana? Ini semua ada masalah kan? Kadang-kadang solat kita tak khusyuk, melayang je kan? Lagi imam baca panjang, lagi melayang panjang kita. Jadi, apa kaitan ni? Yakin jumpa Allah menjadikan solat kita khusyuk. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, bila kamu solat, kamu kena rasa bahawa itu adalah solat yang terakhir. Kamu kena rasa itu adalah solat yang terakhir. Maknanya apa? Bila solat terakhir, lepas ni kamu akan mati. Lepas mati kamu akan jumpa Allah. Bila solat terakhir dan jumpa Allah, lepas ni kamu tak akan jumpa dah keluarga. Kamu tak akan jumpa anak, tak jumpa isteri, dan tak balik rumah, dan harta semua kamu tinggal. Agak-agak lah, kalau kita fikir macam tu, salat khusyuk tak? Pasti khusyuk. Kita tak akan fikir lagi dah nak balik jumpa anak, jumpa isteri, pasal dunia. Sebab kita tahu lepas ni kita akan mati. Maka solat tu akan membantu kita untuk khusyuk.
Tapi kalau masa kita nak solat, dah fikir banyak perancangan ni. Lepas solat nak pergi kenduri, lepas solat nak pergi beli barang, lepas solat nak masak, solat tak akan khusyuk. Sebab kita tak rasa dengan solat tu kita akan jumpa Allah. Saya bagi analogi lah. Bila bos panggil kita kan, kita buat salah, kemudian bos panggil. Masa kita nak jumpa bos tu, kita yakin betul-betul kita nak jumpa bos dalam keadaan kita bersalah. Agak-agak fikiran kita melayang ke ataupun fokus dan rasa dalam ketakutan nak jumpa bos, apa bos nak cakap, apa aku nak jawab. Pasti kita fokus. Kalau kita yakin betul-betul aku akan jumpa bos dalam keadaan aku bersalah. Maka sama je kalau kita yakin solat ni nak jumpa Tuhan, kemudian jumpa Allah pula dalam keadaan kita banyak dosa, tentu kita akan lebih khusyuk dibanding dengan kalau kita fikir lepas salat banyak lagi agenda kita yang kita nak laksanakan. Okey? Jadi fikirlah kebesaran Allah. Bila kita fikir kebesaran Allah, yakinlah Allah mampu menghidupkan kita yang telah mati dan kita akan jumpa Allah untuk diberi balasan yang seadilnya. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk meningkatkan iman dan menambahkan amal soleh, dan semoga Allah kurniakan kita Lailatul Qadri. Tak tahu bila, tapi jangan fokus lah. Jangan fokus bila Lailatul Qadar. Jangan fokus apa tanda-tanda Lailatul Qadar. Jangan fokus. Tapi hanya fokus satu je. Solat yang khusyuk. Fokus satu je. Bila baca Quran tadabbur. Aku nak faham sebanyak yang mungkin apa yang Allah cakap. Dan bila aku faham, aku nak amalkan sebanyak yang mungkin. Tiba-tiba kita mati. Itu lebih mahal daripada Lailatul Qadar. Itu lebih mahal daripada Lailatul Qadar. Sebab manusia akan dikira ialah di hujung kehidupannya. Kadang-kadang dia tak jumpa Lailatul Qadar tapi dia mati dalam beriman, lebih baik. Kadang-kadang jumpa Lailatul Qadar tapi umur panjang, di hujung kehidupan dia tak beriman. Okey? Pukul berapa jam? Okey, satu ayat aja. Ayat yang ketiga panjang, kita sambung akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ustaz, ada terjemahkan maksud yakin sama dengan mati. Dalam ayat ini boleh kita samakan yakin dengan mati, atau yakin dengan keyakinan di hati seperti kita akan mati dan bertemu dengan pencipta kita. Okey, itu salah tafsir. Boleh buka ayat ni. Surah Al-Hijr ayat 99. Fikir yang bertanya, Surah Al-Hijr ayat last sekali. Surah Al-Hijr ayat 99. Last sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau yakin. Yakin di sini maksud dia, mana soalan fikir tadi? Ada terjemahkan maksud yakin sama dengan mati. Dalam ayat ini bolehkah kita samakan yakin dengan mati? Maksud dalam surah Baqarah. Tak, surah Baqarah tu yakin akan jumpa Allah bukan maksud mati. Yakin akan jumpa Allah bukan maksud mati. Cuma dalam surah Al-Hijr, yakin di hujung ayat surah tu, ayat 99, itu yakin makna dia mati. Ini untuk ayat ni saja. Dalam surah Baqarah, yakin jumpa Allah bukan makna mati. Cuba tengok ayat surah Al-Hijr. Wa'bud, sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau kematian. Tapi Allah tak sebut mati, Allah sebut yakin. Jadi setengah ahli tasawuf ataupun setengah kumpulan tarikat, dia terjemah
Salah, iaitu dia tak terjemah yakin tu mati. Dia kata, sembahlah Tuhan engkau sampai engkau yakin. Bila engkau yakin, tak payah sembah dah. Itu salah. Dia tak terjemah yakin tu adalah mati. Sedangkan yakin di sini ialah mati. Okey, mana kita tahu yakin tu makna dia mati? Sebab ada satu benda yang semua orang yakin, walaupun dia kafir. Semua orang yakin, apa dia? Kematian. Tak ada seorang pun manusia yang tak percaya bahawa dia akan hidup sepanjang masa. Tak ada seorang pun manusia yang yakin dia tak akan mati. Walaupun dia kafir, walaupun musyrik, walaupun tak percaya pada Tuhan, dia yakin dia akan mati. Maka Allah sebut di sini perkataan yakin. Nak menggambarkan mati tu semua orang yakin. Okey? Jadi ayat 99 surah Al-Hijrah yakin makna dia mati. Tapi dalam surah Baqarah yakin jumpa Allah bukan makna mati. Okey? Anak tanya soalan, Allah di mana? Boleh kita jawab Allah bersemayam di arsy ataupun Allah wujud? Tidak. Tak, kita jawab sebagaimana soalan. Ustaz, kalau anak tanya soalan Allah di mana, bolehkah kita jawab Allah bersemayam di arsy? Tak, jawab dengan hadis. Yang terbaik jawab dengan hadis. Ada seorang jariah hamba. Jariah ni seorang hamba. Bila Nabi tanya padanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia tunjuk di langit. Dia tunjuk dengan tak jarinya, iaitu maksud dia fis sama', di langit, di tempat yang tinggi. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat, wanita ni merdeka. Makna daripada hamba dimerdekakan. Sebab apa? Akidahnya betul, akidahnya kuat. Iaitu akidahnya, salah satu akidah yang betul ialah yakin Allah berada di tempat yang tinggi. Jadi jawab berdasarkan hadis tu. Wallahu a'lam. Boleh Ustaz huraikan bagaimana menghadapi hidup dalam COVID-19 dengan penuh redha? Macam mana kita nak hadapi musibah? Contoh dalam konteks kita sekarang COVID-19 dengan penuh redha. Saya sebut dalam kelahian semalam, antara ibadat yang paling utama, antara ganjaran pahala yang paling besar ialah redha dan sabar. Redha dan sabar. Kita lupa solat pahala dia terhad. Sedekah pahala dia pun terhad. Tapi satu amalan iaitu sabar, pahala dia tidak ada had. Dan nak sabar, pastilah kena ada ujian. Tak mungkin kita sabar dalam keadaan kita tak ada ujian. Jadi kadang-kadang Allah nak bagi pahala yang besar, pahala yang tidak ada had, ialah dengan Allah bagi ujian. Sebab dengan ujian saja kita boleh redha dan boleh sabar. Jadi proses untuk redha dan sabar mesti melalui ujian. Maka anggaplah musibah yang Allah timpa pada kita sekarang ni, iaitu melalui COVID-19, adalah satu proses untuk Allah angkat darjah kita, untuk Allah hapuskan dosa kita, untuk Allah tinggikan darjah kita, untuk Allah bagi ganjaran pahala yang tidak ada had, untuk Allah dekatkan kita kepadanya. Yakinlah. Sebab itulah asas untuk menjadi orang yang redha, pertama kena bersangka baik pada Allah. Wajib bersangka baik. Kalau semua ni datang daripada Allah, mesti baik. Tak ada yang tak baik. Dan Allah bagi contoh dalam surah Al-Kahfi kan. Allah nak kita berfikir dan ambil pengajaran. Allah suruh Khidir bunuh budak kan. Budak yang tak berdosa. Tentu satu musibah kepada mak bapak dia. Tapi Allah nak bagi tahu sebenarnya musibah tu adalah baik untuk mak bapak. Sebab budak ni kalau membesar dia akan syirik kepada Allah. Kalau dia membesar dia akan syirik pada Allah. Maka Allah nak bagi tahu untuk mengelak musibah yang lagi besar, bahaya yang lagi besar, iaitu syirik yang menyebabkan dia masuk dan kekal dalam neraka. Maka Allah hantar musibah yang kecil. Apa dia? Mak bapak kehilangan anak. Jadi musibah itu sebenarnya baik untuk mak bapak tu. Maka begitu juga Allah kadang-kadang nak kita ni, mungkin kalau tidak ada COVID-19, kita pergi bekerja, kita cinta dunia, kita kejar dunia, kita buat dosa dalam bekerja, aurat tak jaga, solat lambat, Quran tak sempat baca, tadabbur pun tak sempat. Itu musibah besar pada kita. Hati kita keras.
Maka Allah nak bagi kebaikan pada kita, tapi caranya Allah bagi musibah, iaitu COVID-19. Dengan COVID-19, kamu tak pergi bekerja, banyak kurang dosa. Kamu tak ada dah cinta dunia, kamu tak ada dah riak nak tunjuk pakaian kamu ke, kereta kamu ke, nak bersombong dengan kawan-kawan ke, semua tak ada sebab duduk kat rumah. Dan sekarang kamu dah ada masa nak baca kitab aku, nak faham ayat-ayat aku, ada masa kamu nak berzikir pada aku, ada masa kamu nak solat malam. Banyak masa yang kamu boleh gunakan untuk kebaikan supaya kamu semakin dekat kepada Allah dan supaya kamu bersedia untuk kematian. Jadi fikir yang pertama, fikir Allah, bersangka baik pada Allah. Yang kedua, fikir yang positif. Daripada musibah ni, aku semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang aku faham, semakin solat aku semakin baik, solat aku semakin awal. Jadi fikir yang positif, insya-Allah jadi baik. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi musibah. Kalau dia reda dengan musibah, Allah reda. Tengok, nak dapat reda Allah, kena reda dengan musibah ni. Dan Nabi kata, kalau dia murka, kalau dia tak reda, Allah murka pada dia. Jadi kita di persimpangan, ada dua pilihan je. Nak reda Allah ke nak murka Allah? Kalau nak reda Allah, kena reda dengan musibah. Jadi fikir yang positif, insya-Allah kita boleh jadi orang yang reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nur Hayati, jadi Ustaz, apa makna yakin dalam ayat 46? Yakin dalam ayat 46 surah Baqarah ialah kita betul-betul yakin akan jumpa Allah yang membawa kepada kita sentiasa bersedia untuk mati dan bersedia dengan amalan yang banyak. Jadi yakin dalam surah Baqarah ayat 46 ialah kita tak akan buang masa dah. Sebab memang dah yakin nak jumpa Allah, 1 minit pun kita tak buang masa. Kalau kita tahu nak jumpa bos dalam keadaan kita bersalah, kita tak akan buang masa. Kita akan fikir bagaimana nak jawab, bagaimana nak minta maaf. Kita tak akan buang masa. Yakin menjadikan kita orang yang lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud langit dan bumi dicipta dalam masa 6 hari? Sebenarnya ayat ni dia ada kaitan dengan ayat lain. Allah cipta langit 2 hari, Allah cipta bumi 2 hari, campur-campur semua tu. Allah cipta semua makhluk dia, campur-campur semua 6 masa. 6 masa tu, ada ulama mengatakan 6 masa lah. Ada ulama mengatakan 6 hari. Jadi pendapat paling tepat, bila Allah sebut sittatu ayyam, 6 hari, Quran pula diturun dalam bahasa Arab dan diturun pula kepada orang Arab Quraisy yang faham bahasa Arab, maka bila sebut ayyam, hari. Bila hari, jangan terjemah masa. Harilah. Jadi Allah cipta langit, bumi dan semua makhluk. Semua ni dalam tempoh 6 hari. Dalam tempoh 6 hari, ada yang mengatakan 6 masa dan ulama mengatakan yang paling tepat, Allah kata hari-harilah. Sebab kalau sebut masa, kita akan jadi tak faham. Masa apa ni? Masa pagi ke masa petang? Jadi kita tak faham. Tapi kalau terjemah tepat dengan bahasa Al-Quran, 6 hari, 6 harilah kita faham. Okey. Sah ke solat kalau terlelap? Solat sah selagi mana kita tidak batal wuduk. Tapi diterima ataupun tak, itu wallahualam. Dalam satu hadis, Nabi kata, solat itu dicatat pahalanya mengikut setakat mana kita berfikir, setakat mana kita menghayati bacaan dalam solat. Ada dicatat pahalanya 1/10, ada dicatat pahalanya 1/8, ada dicatat pahalanya 1/5, ada dicatat pahalanya separuh. Semua tu berdasarkan apa? Setakat mana kita menghayati bacaan dan setakat mana kita khusyuk. Jadi kalau terlelap dalam solat, dia tak membatalkan solat. Sebab perkara membatalkan solat jelas. Contoh terbuka aurat, salah kiblat, terkentut. Tapi kalau terlelap, tak batal solat. Cuma solat khusyuk diterima ataupun tak, wallahu alam. Saya reda, tapi saya selalu mohon kepada Allah bantu saya dalam menghadapi musibah dan tenang.
Ya, mohon bantuan kepada Allah ikut kaedah yang Allah cakap dalam Quran. Apa dah? Wasta'inu bis sabri. Pertama kena sabar. Sebab itulah bila kita sabar, masalah kita jadi ringan. Bila kita marah, masalah kita lagi berat. Yang kedua, banyakkan solat. Ibn Abbas pernah diceritakan kepadanya satu masa dalam perjalanan, diberitahu anak perempuannya meninggal. Apa dia buat? Dia berhenti, dia ikat unta, kemudian dia pergi solat. Jadi orang bertanya, kenapa bila diberitahu tentang anak kamu meninggal, kamu berhenti dan kamu solat? Sebab aku nak praktiskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata mintalah tolong dalam menghadapi apa saja masalah kehidupan dengan sabar. Yang kedua solat. Sebab tu aku pergi solat. Jadi minta doa betul, tapi yang paling penting apa dia? Minta bantuan dengan kita sabar. Yang kedua solat. Solat apa-apa solat lah. Kadang-kadang ada solat yang tidak ada sebab kan dipanggil solat sunat mutlak. Ustaz, adik-beradik Nabi Yusuf banyak bersumpah atas nama Allah. Tallahi, satu sebab nak orang percaya mereka tak buat jahat, tapi buat jahat. Satu sebab nak orang percaya mereka tak buat jahat. Jadi adakah boleh bersumpah atas nama Allah untuk buat orang percaya bahawa kita kita ada belajar surah Al-Munafikun. Allah sebut ciri-ciri orang munafik. Sifat orang munafik ialah ittakhazu aymanahum junnatan. Orang munafik ini suka menjadikan aiman sumpah. Mereka suka bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi, sebagai apa? Junnah. Junnah ni sebagai perisai. Perisai untuk menahan diri mereka daripada dituduh pembohong. Mereka memang cakap bohong. Jadi supaya orang tak tuduh cakap bohong, mereka guna nama Allah, wallahi. Jadi wallah tu sebenarnya tak bagus. Sebab itu adalah ciri-ciri orang munafik. Orang beriman mesti cakap benar. Bila bercakap benar, dia tak perlu takut pada orang. Dia hanya perlu takut pada Allah. Kalau dia dah benar, kenapa nak takut pada orang? Orang tak nak percaya pada dia, itu bukan masalah dia. Itu masalah orang tu. Jangan nak orang percaya, nak jadikan orang percaya pada kita, kita pun buat dosa. Bersumpah. Tak perlu. Orang beriman dan bukan sunnah Nabi bila bercakap bersumpah. Bukan itu adalah sifat ciri-ciri orang munafik. Allah Maha Berkuasa, dia adalah pencipta dan dia Gelaran Sayyidina bolehkah disebut diguna pada Rasulullah di luar salat? Ada pendapat ulama kata dalam salat tak boleh. Sebab itu adalah ibadat yang paling utama, tak boleh diubah, tak boleh ditambah. Adapun di luar salat dengan niat untuk memuliakan Nabi, kata ulama boleh, tak salah. Cuma yang penting apa dia? Kalau betul kita nak muliakan Nabi, bukan menambah perkataan Sayyidina. Kalau betul nak muliakan Nabi, bukan dengan tambah perkataan Sayyidina. Nak tambah tak salah. Cuma yang paling penting, tanda kita cinta Nabi ialah kita beramal dengan sunnahnya. Sunnah Nabi daripada bangun pagi sampai tidur malam penuh dengan zikir, dengan doa. Hafallah doa-doa, zikir-zikir harian yang Nabi amalkan. Itu sebenarnya tanda yang paling besar, tanda yang paling jelas kita membesar memuliakan Nabi. Ramai orang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi bila bersin tak sebut Alhamdulillah. Bila dengar orang bersin tak sebut Yarhamkallah. Bila masuk keluar rumah tak baca doa. Bila pakai baju tak baca doa, tapi sebut Sayyidina. Sebenarnya bukan itu keutamanya. Keutamaan memuliakan Nabi ialah dengan fattabi'uni, ikut apa yang Nabi buat. Wallahu alam. Ada yang ustaz sarankan untuk solat sunat lepas zuhur 4 rakaat 1 salam. Betul ke? Boleh. Boleh. Ada pendapat. Tapi pendapat paling kuat dua-dua. Supaya apa? Supaya ulama mengatakan kalau buat dua-dua, ibadat dia bertambah. Jadi 2 salat. Kalau buat 4 rakaat 1 salat, dikira 1 salat. Kalau 2-2, dikira 2 ibadat. Macam mana? Yang kedua, macam mana nak buat anak dewasa yakin dalam hati tentang Al-Quran? Memang susahlah. Anak-anak dewasa
Sebab mak-mak dewasa pun belum tentu boleh faham. Anak-anak dewasa memang sukar tapi bukan mustahil. Bukan mustahil. Sukar tapi bukan mustahil. Sebab ramai sahabat yang tua pun beriman kepada Allah. Yang kebanyakan mereka muda, tapi ada juga sahabat-sahabat yang dah tua beriman kepada Allah. Jadi caranya tidak ada jalan pintas. Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun. Kena dekatkan dirinya dengan Al-Quran. Apa-apa cara je, ajak dia pergi kelas, ajak dia dengar tadabbur online, ataupun beli pendrive bagi kat dia sambil-sambil memandu kereta, sambil-sambil kemah rumah ke, sambil siram pokok, bagi dia dengar. Bagi apa saja kemudahan dan keperluan supaya dia rasa benda tu tak perlu menyusahkan dia. Ataupun bagi cadangan pada dia, suruh pergi mengaji dengan ustaz ni, ataupun mungkin bagi idea pada dia supaya buat kelas kat rumah ke, banyak lagi bagi buku-buku agama ke, wallahu alam. Betul ke ustaz orang yang musafir dimakbulkan doa? Betul. Banyak hadis yang menunjukkan kelebihan doa-doa mustajab. Doa mustajab antaranya orang yang puasa, antaranya ketika hujan, antaranya ketika sakit, antaranya ketika musafir. Hadis sahih. Bagaimana pula bila kita berfikiran bahawa apa yang kita lakukan bukan untuk menunjuk tapi untuk kepuasan diri. Bila kita berfikiran apa yang kita lakukan bukan untuk menunjuk tapi untuk, tak ada. Dia sebenar. Percayalah, kalau kita buat bukan untuk menunjuk tapi untuk kepuasan diri, tak payah berniat macam tu. Sebenarnya bila kita buat kerana Allah, hati kita akan puas. Hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenteram. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kamu berzikir pada Allah, dengan kamu taat pada Allah dengan penuh ikhlas, jiwa kamu, hati kamu akan tenang. Jadi tak payah kita niat aku beribadat nak puaskan diri, tak. Yang penting Allah suruh kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Kamu tidak diperintah melainkan supaya beribadat pada Allah dengan penuh ikhlas, bukan untuk kepuasan diri. Kalau ikhlas, insya-Allah jiwa tenang. Cukup. Saya reda. Dah. Okey, cukup Kita tutup. Bagaimana nak jadi orang yang kami dengar dan kami taat? Bagaimana nak jadi orang yang kami dengar dan kami taat? Sebagaimana Allah sebut dalam surah Qaf tadi kan. Surah Qaf Allah kata, semua peringatan daripada Al-Quran akan jelas kepada apa? Orang yang hatinya bersih. Bila hatinya bersih, bila dengar aja, terus dia akan tunduk kepada Allah. Sebagaimana tukang sihir Fir'aun. Masa tu dia betul-betul tengok kebesaran Allah melalui mukjizat Nabi Musa. Bila dia tengok kebesaran Allah, yang sebelum tu dia minta pada Fir'aun, minta upah, minta naikkan pangkat. Dan Fir'aun dah setuju dah nak bagi pangkat kedudukan yang terbaik kepada tukang sihir. Tapi masa tu dia belum nampak kebesaran Allah. Bila dia nampak kebesaran Allah melalui mukjizat Nabi Musa, masa tu dia lupa semua tawaran dunia. Dia lupa semua ancaman daripada Fir'aun. Dia tak takut langsung dah kepada ancaman manusia. Sebab apa? Masa tu betul-betul dia kenal Allah. Bila kenal Allah, dia hanya takut pada Allah sahaja. Dia hanya takut pada azab Allah sahaja. Dia hanya cinta pada Allah dan cinta pada nikmat di syurga sahaja. Jadi nak jadi orang yang sami'na wa ata'na ialah dengan melihat kebesaran Allah. Sama ada ciptaan Allah ataupun melalui ayat-ayat Al-Quran. Bacalah, tadabburlah ayat demi ayat. Kalau tak faham, tak rasa apa-apa, baca lagi. Tak faham lagi, baca lagi. InsyaAllah Allah nak tengok setakat mana kita usaha, setakat mana kita ikhlas, dan adakah kita mudah kecewa, mudah putus asa. Itu je. Allah dah janji wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayat kami, pasti sesungguhnya kami akan tunjuk hidayat tersebut. Jadi Allah nak tengok setakat mana kita ikhlas, setakat mana kita usaha, setakat mana kita bersungguh-sungguh. Mahu Ustaz beri penjelasan ayat Al-Baqarah? Ini panjang ni. Oh, panjang ni. Kita jawab kemudian. Itu satu sesi, satu kelas tu.
Okey, tak ada. Cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.